Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Apa khabar semua anak-anak murid? Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi setelah minggu lepas kita bercuti bagi meraihkan sahabat kita daripada bangsa Cina untuk merayakan tahun baru Cina. Okey, pada minggu ini kita akan sambung kembali kelas kita pendidikan Islam tahun 3. Jadi pada minggu ini kita akan berpindah bidang. Minggu lepas kita berada dalam bidang akidah. Pada minggu ini kita akan berpindah pada bidang ibadah. Okey, bidang ibadah. Okey. Ibadah ni faham kan? Ibadah kalau akidah tu dia merupakan satu pembelajaran untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal pencipta kita. Bahagian ibadah ni pula kita nak belajar beramal. Faham tak? Kita nak belajar bagaimana kita nak beramal. Sebab nak beramal ni kita perlukan ilmu. Contoh amalan solat, contoh amalan puasa, contoh amalan mengerjakan haji. Semua amalan-amalan ini kalau nak buat mesti berpandukan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu maka sia-sia sajalah amalan yang kita buat nanti. Macam kosong macam tu je. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Orang puasa, kita puasa. Orang sembahyang, kita sembahyang. Sebab itulah nak buat amalan ni kena ada ilmu. Kita tahu macam mana nak buat sesuatu tu. Macam sembahyang dia ada ilmu sembahyang. Kita kena belajar 13 rukun solat yang wajib kita tahu. Okey, yang tu kita biarkan dulu. Jadi amalan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Ibadah apa? Okey, sebelum kita tahu tajuk dia tu, kita tengok sedikit huraian tentang bidang ibadah kita nak belajar ni. Okey, bidang ibadah memberikan tumpuan terhadap tuntutan untuk memenuhi fardu ain dan fardu kifayah agar dapat diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan. Okey, fardu ain benda yang wajib kita buat, fardu kifayah pun wajib kita buat. Nanti kita belajar dalam kelas yang lain tu, fardu ain tu apa, fardu kifayah tu apa. So, pada hari ini tajuk yang kita nak belajar ialah tentang bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Itu tajuk yang kita akan belajar pada minggu ini. Okey, bersuci daripada hadas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini kita hanya nak tengok objektif yang pertama. Okey, kita nak tengok objektif yang pertama dan objektif yang kedua. Apa tu? Objektif yang pertama ialah menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan tepat. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar dengan betul. Okey, ke dalamnya dia ada 3 benda yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu kita akan tengok maksud hadas. Yang kedua, kita akan tengok pembahagian hadas. Dan yang ketiga, kita nak tengok hukum bersuci daripada hadas. Yang 3 ni yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, murid-murid sekalian, boleh buka buku teks masing-masing, buku teks pendidikan Islam KSSR tahun 3. Buka pada muka surat 80. Pada muka surat 80 nampak 80 pada muka surat 80. Okey, mari kita
tengok bersama-sama buku teks masing-masing lah. Bersuci dari hadas, bersuci daripada hadas. Maksud hadas, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkannya bersuci. Contoh solat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Itu maksud hadas. Faham tak? Secara ringkasnya agak-agak boleh faham tak? Sekali lagi kita ulang maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi, kekotoran maknawi. Apa dia maknawi? Makna, faham tak makna? Makna. Maksudnya yang tersurat. Maksudnya kotor tu tidak terlihat pada diri kita. Tidak terlihat pada diri kita. Tengok-tengok tak kotor, tapi hakikatnya dia berhadas. Mungkin hadas kecil, mungkin hadas besar. Maknawi ni benda yang tak nampak, dia ada makna dia. Faham tak secara ringkas? Okey. Kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat. Kotor tu menghalang ibadah dia tu daripada sah. Contoh, saya bagi contoh ni. Okey. Contohnya dia keluar tandas, kencing dia keluar tandas daripada kencing. Lepas tu dia pergi semayang. Dia basuh dah kencing dia, tak kena pakaian dia pergi semayang. Sah tak semayang dia tu? Jawapan dia tak sah. Sebab apa? Dia masih dalam keadaan berhadas. Berhadas ni kekotoran maknawi, tak nampak. Dia kotor tapi tak nampak. Apa yang dia perlu buat? Dia perlu mengangkat hadas tu, membuang hadas tu dengan cara mengambil wudu. Itu contoh. Okey, tak apa, kita tengok lagi. Boleh tahan seterusnya. Menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Jadi dia kena bersuci dulu baru dia boleh beribadah. Macam contoh saya bagi tadi, dia kena ambil wuduk dulu untuk menyucikan diri dia daripada hadas kecil untuk membolehkannya bersolat. Selagi dia tidak ambil wuduk, dia tidak boleh solat. Kalau dia solat, tak sah solat dia. Itu maksud hadas. Hadas ni dia kotor, tapi kotor tu tak nampak pada badan dia, tak nampak pada badan dia. Macam tu. Kalau baju kotor, kena lumpur ke, kena tek ayam ke, tek kucing ke, kita boleh nampak. Tapi kalau hadas ni kotoran maknawi, dia tak nampak, tapi kita tahu dia berhadas. Okey. Seterusnya kita tengok ni. Kita tengok seterusnya pembahagian hadas. Okey, pembahagian hadas kalau tengok dalam buku ni, pembahagian dia ada dua. Hadas yang pertama ialah hadas besar. Okey, hadas besar. Yang kedua ialah hadas kecil. Okey, dalam ni boleh kita dapat maklumat pada hari ini. Hadas tu terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama hadas besar, dan yang kedua ialah hadas kecil dan besar dan kecil. Okey, dua, senang je ingat. Okey, kita tengok hadas. Okey, cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Okey, yang kedua hadas kecilnya, cara bersuci adalah dengan berwuduk. Itu pembagian hadas kecil dan hadas besar. Okey. Boleh kita dah dapat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Yang pertamanya kita kita tahu maksud hadas. Yang pertama kita dah belajar. Okey. Yang kedua kita dah belajar tentang pembahagian hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar dan hadas kecil. Hari ini kita nak tengok hukum pula. Okey, yang terakhir pembelajaran kita pada hari ini ialah hukum bersuci daripada hadas ialah wajib.
Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Kita tengok lagi, nanti saya akan huraikan. Okey. Ini dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu, surah Al-Maidah. Jika kamu berjunub maka bersucilah. Berjunub ni maksudnya dia dalam keadaan berhadas. Nanti yang itu kita akan sembang pada minggu depan. Okey. Cuma pada minggu ini kita tengok balik kita punya pembelajaran kita. Kita tengok balik pembelajaran kita. Kekotoran, okey, maksud hadas yang kita belajar, maksud hadas, kekotoran maknawi. Kita kena ingat maknawi kat sini pada diri seseorang yang menghalang daripada sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Kita kalau awak perasan kalau dalam kelas setiap kali kita nak tasmih ke kita nak baca Quran, ustazah suruh pergi ambil air sembahyang, sebab kita nak berada di dalam keadaan yang suci. Kita nak dalam keadaan yang suci sebab Al-Quran itu suci, kalamullah daripada Allah SWT. Jadi kita kena beradab, kena ada adab. Salah satu adabnya ialah kita dalam keadaan yang suci. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, mandi wajib. Kalau kita berhadas kecil, hadas kecil ni keluar sesuatu daripada dubur dan kubur tu, kencing ke, buang air besar ke, kita kena ambil air sembahyang untuk menyentuh Al-Quran. Tu contoh. Boleh faham setakat ni Boleh faham Okey. Tengok pembahagian hadas. Pembahagian hadas ada dua. Yang pertamanya hadas besar. Yang pertama hadas besar. Cara bersuci hadas besar ialah dengan mandi wajib. Mandi wajib ni pun salah satu ibadah kita kena belajar, tapi bukan dalam tajuk ni Tajuk ni kita nak tengok pembahagian hadas. Kita tengok kok ada kita belajar. Kok ada kita belajar. Okey. Yang keduanya ialah hadas kecil. Hadas kecil ni cara bersuci dia adalah dengan berwuduk saja, tak perlu mandi. Betul, ada kecil ada kecil macam tadilah saya bagi contoh, ada kecil keluar daripada tandas. Contoh yang lainnya yang senang kalau kita nak faham tentang hadas kecil ni, contoh dia macam ni lah. Waktu maghrib kita mandi, kita ambil air sembahyang, kita berwuduk, kita ambil air sembahyang berwuduk, lepas tu kita solat bersama keluarga. Lepas habis solat maghrib, tiba-tiba sakit perut. Lepas sakit perut tu masuk tandas. Lepas qada hajat tu dah selesai semua, keluar, mak kata ambil Quran tu, nak baca Quran pula. Tapi di sini awak keluar tanpa ambil wuduk, bermaksud awak dalam keadaan hadas kecil. Macam mana nak buatnya? Masuk tandas balik, ambil air sembahyang, berwuduk, lepas tu barulah boleh pegang Quran dan barulah boleh baca Quran. Boleh faham itu hadas kecil. Dalil naqli yang kita baca dalam buku teks tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub maka bersucilah. Berjunub nanti kita akan ajar ni berjunub ni. Tapi junub ni salah satu perkara yang menyebabkan berhadas besar. Macam orang perempuan keluar darah haid kan, itu hadas besar. Keluar air mani, hadas besar. Berjunub ni salah satu perkara yang menyebabkan kita berhadas besar. Okey. Yang terakhir sekali ialah hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Kalau berhadas besar, hukum dia wajib kita mandi. Maksudnya pernah dengar kata mandi wajib? Inilah benda dia nya. Sebab dia berhadas besar, dia kena mandi wajib. Kalau dia berhadas kecil, kalau kecil dia kena
wuduk. Tapi kalau bab ni, kalau berhadas kecil, ambil wuduk itu ialah sunnah. Kita disunatkan dalam sentiasa dalam keadaan berwuduk, sebagaimana saranan daripada baginda Rasulullah SAW. Kita disarankan supaya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kalau tak ada wuduk, macam mana? Dosa ke? Tak, kecuali dalam konteks, dalam situasi kita berhadas besar. Kalau hadas kecil, kita disunatkan ambil wuduk. Kalau berhadas besar, kita wajib mandi. Boleh faham ni? Tapi benda ni akan jadi wajib kalau benda apa ni, hadas kecil ni dia akan jadi wajib jika kita nak beribadah, nak solat, wajib ambil wuduk. Faham? Macam tu. Nak baca Quran, wajib ambil wuduk. Saya ikut mazhab lah ni, mazhab kita lah. Jadi wajib ambil wuduk nak solat. Kalau tak ambil wuduk, tak sah solat. Jadi nak solat wajib ambil wuduk, bermaksud wajib bersuci daripada hadas kecil kita tu. Boleh faham? Boleh faham. Tapi dalam keadaan tak ada ibadah ni, kita disunatkan dapat pahala jika kita berada di dalam keadaan berwuduk. Boleh faham? Tajuk yang kita belajar pada hari ini. Kita nak tengok maksud hadas semua, insya-Allah semua faham. Pembahagian pun kita dah faham. Ada dua pembahagian dia ada kan, besar dan kecil. Kita dah tengok. Dan juga kita sudah tengok tentang hukum bersuci ni daripada hadas besar ni. Kita dah tengok hukum dia, iaitu wajib. Boleh faham? Okey, pada minggu depan kita akan sambung dengan perkara yang menyebabkan hadas besar dan menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika kita berhadas besar. InsyaAllah kita akan tengok benda ni pada minggu hadapan. Saya harap semua faham apa yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah bila kita belajar, kita faham, kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita, supaya ibadah yang kita laksanakan nanti itu benar-benar menjadi ibadah yang sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum ni, kalau kita sembahyang tak ada wuduk, sekarang kita dah boleh ambil wuduk. Siapa yang dah sampai umur awal tu, lepas ni boleh kita mandi wajib. Okey, sekadar tu saja pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.